Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang tidak mampu kita hitung. Dan yang paling besar sekali nikmat yang Allah beri kepada kita adalah nikmat hidup, di mana nikmat hidup itu kita mengetahui bahawasanya hidup kita ini bukanlah kepunyaan kita, tetapi hidup itu adalah hak Allah Subhanahu taala, dan Dia yang tahu mengurusi hidup kita masing-masing, dan Dialah yang mentadbir dan juga mentakdirkan segala-galanya. Cuma kita mengikuti sistem-sistem yang telah Allah Ta'ala aturkan. Tak ada rasa macam kita ni memiliki hidup. Itu yang paling penting sekali. Kalau kita merasakan memiliki hidup, maka kita dah terkeluar daripada landasan, di mana kita akan merasakan kepunyaan kita hidup itu. Maka nanti apa pun barang yang kita dapat, melihat, mendengar, berkata-kata, apa saja pun, kita pun berkata itu pun milik aku. Bila ada rasa kemilikan kita, maka di situlah kita akan mendapat kerugian yang nyata, jelas. Kita innal insana lafil, itulah manusia yang rugi. Tetapi kalau dia mengesakan Allah wal asr, demi masa dia sentiasa mengesakan Allah, iaitu dia tahu hidup ni adalah untuk mengesakan Allah. Hidup ni adalah untuk tetap terus mengesakan Allah. Apa pun yang dia tajalikan kita, ataupun apa pun yang buruk ke, baik ke, suka ke, tak suka ke, qada dan qadar dia tu, tetapkan hati kita untuk sentiasa mengesakan Dia. Dialah yang menentukan baik dan buruk. Kemana kita ke arah, kemana-mana ke, nak apa, kita nak makan apa hari ni, kita nak tidur ke apa, bangun tidur ke apa, mimpi ke mana, apa saja kehidupan kita sebenarnya 4000 tahun lagi dulu dia sudah, Allah Ta'ala sudah tahu, mentakbiri, dan Dia yang menentukan, mentakdirkan tadi. Jadi nak duduk situ, kalau tak betul-betul kita mengenal diri, mengenal Allah, maka kita akan merasakan tadi kesusahan. Kita akan jadi diri kita nanti sentiasa berada dalam gelombang-gelombang yang tidak ada tenteram, tidak ada keteguhan. Tetapi bila kita faham konsep yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, maka kita akan sentiasa diteguhkan oleh Allah untuk terus berdiri tegak mengesakan Allah Subhanahu taala. Sebab Allah lah segala-gala hak tu, Allah lah yang punya hak. Seperti dulu, ingat saya dah bagi tahu bahawasanya kita buat satu macam apa? Kendil. Kita buat satu kendil, di dalam kendil tu sekian alam dia panggil. Mana kita buat sekian alam, maka kita tahu dalam tu ada bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Dalam tu tadi kendil tu ada matahari, ada bulan, ada beribu-ribu bintang-bintang, berapa planet, ada Lauh Mahfuz, ada syurga, ada neraka dalam tu. Semua sekali kita masukkan. Mana kita kecilkan kandil yang jernih, kita masukkan dalam tu. Setiap apa saja masukkan apa saja. Itu nama dia sekalian alam, arasy Allah semua dalam tu. Kita masukkan. Kemudian kita zikirkan tadi la ilaha illallah. Itu semua tak ada. Yang ada hanya itu semua binasa. Yang ada hanya bila dia nyata, itu menyatakan esa, bukan dia tu ada, tetapi dia menyatakan dialah yang Cuba lakukan wirid la ilaha illallah tu dengan begitu. Tak ada semua, dan kita letak, kalau kita letakkan semua tu tadi, kita makrifatkan jadi satu titik,
Dan titik tu tak lain daripada dia dinamakan titik tu daripada Nur Muhammad. Jadi kita makrifatkan Nur Muhammad tu yang jadikan titik sekian alam. Jadi bila kita zikir hilang baru kita boleh faham bahawa semua dalam tu terjadi adalah dantaran. Okay. Jadi kedirian kita dah tak ada, dan kita nampak semua dalam tu semua menunjukkan esa dia. Bukan menunjukkan banyak dalam tu, bintang, bulan, apa semua dalam tu. Kita tak nampak dia ada. Sebab kita dah titikkan. Itulah yang dinamakan titik nur. Nun wal kalami wa ma yasturun. Nun. Kita titikkan. Tapi kalau kita tak titikkan satu tauhid tu titik, maka kita akan nampak bermacam-macam. Kita sebut juga la ilaha illallah, tapi bermacam-macam masuk. Tapi bila kekiraan alam tu kita dah buat bulat, kita dah masukkan semua Lauh Mahfuz, aras, surga, neraka semua dalam tu, kemudian kita titikkan satu titik nur. Titik nur gaib nama dia. Di situ kita nampak nur itu tadi, nun. Itulah Nur Muhammad tu tadi. Di situ tempat kita makrifat Nur Muhammad, di situ kita akan hilang, tenggelam. Faham tak? Ini skill dia. Maknanya cara-cara kita nak menghilangkan. Maknanya menafikan semuanya. Harus tenggelam di dalam yahdillahu linu rihi mayasya. Hanya nur tu tadi wal kalami wansun. Tapi kalau kita tak buatkan satu, macam ibaratnya kita kaca je ni, di dalam tu ada syurga, ada neraka, ada semua di dalam. Dan kita jadikan dia satu nur titik nur kecil. Untuk kita mangkuk ni, kita untuk pandang makrifat tu kepada Nur Muhammad tu, di situ kita tenggelam dalam tu. Tenggelam tak ada juga. Bila tak ada juga baru kita nampak semuanya dia dah buang. Semua itu di dalam kekuasaan Allah. Baru terasa. Latihlah begitu. Ini saya bagi ni maknanya skill ni latihlah. Buat lagi tu. Baru kita akan terasa benar-benar semua sekian alam ni yang kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tak ada semua. Wahdahu la syarikalah, tak ada. Lahul mulk, bagi dia seluruh kerajaan yang ada sekian alam tu. Dia lahul mulk, kerajaan di tangan dia. Sekian alam tu semua di bawah kerajaan. Dan apa tu dia membesar macam mana pun tetap di bawah ke. Dia tambah berapa juta orang pun tetap di bawah, semua di bawah. Walahul hamd, bagi dia segala ham puji. Yuhyi wa yumiit, dia yang hidupkan, dia wa huwa ala kulli syai'in, semua tu tadi sekian alam tu kulli syai'in qadir, kuat. Baru kita faham. Dudukkan situ nanti kita nampak, bergerak, berdiri, duduk, apa pun kita nampak, semuanya kita dah tak nampak dah. Dia bergerak dengan sendiri, semuanya dengan kudrat iradat kehendak Allah. Kita nampak dah semua yang udah berjalan apa semua kita nampak, itu semua adalah perbuatan-perbuatan Allah. Dengan hakul yakin. La tataharraku zaratan ila, halus zarah macam mana pun yang kita tak nampak, dia bergerak atas izin Allah. Dia diam pun atas izin Allah. Dia jalan balik, menunjukkan Allah aja yang. Tapi kalau kita tak dapat duduk di situ, itu saya cakap tadi, kita telah merasakan kita ni ada. Bila merasakan kita ni ada, maka kehidupan kita akan menjadi bercelaru. Dia panggil kafir, menutupi kebenaran Allah. Kafir, kufar. Dia sangka dia yang hidup, dia yang kudrat, dia yang melihat, dia yang angkat, dia yang suap, dia yang apa, dia yang fikir, dia yang ni, dia yang menentukan. Ya Allah. Sebab dia tak kenal, padahal Allah yang menentukan. Bila tanya apa Allah tentukan yang baik, dia, bila tak menentukan yang tak baik, dia dah
Tapi kalau kita dah kenal dia, kenal Allah, baik ke tak baik ke, itu semua kita nampak itu perbuatan Allah. Kan? Tapi kalau orang tak kenal diri, tak kenal Allah, dia akan nak duduk baik, tak baik dia tak mau. Sebab dia tak nampak antara kedua baik dan tak baik tu, itu adalah perbuatan Allah. Yang pentingnya kita harus duduk dengan tenggelam ijing ila rabbiki. Kita akan nampak baik tak baik itu semua daripada tangan kekuasaan dia. Jadi kita tak risau. Dia dudukkan kita tak baik ke baik ke, yang penting ke mustahak kita tetap itu nak diajar. Kalau kita belum kena ujian lagi, memang bolehlah cakap, boleh buat, tak apalah, teruskanlah. Bukan saya cakap tak payah buat, tapi nanti bila datang ujian tu, nanti dia bergoyang, jangan lepaslah. Memang dia bagi kau punya ujian, yang kau tak boleh nak pertolongan lain dah. Betul-betul dinding tauhid zat dia aja yang boleh ubahkan tadi, daripada baik tu kepada tak baik tu. Puaslah baca ayat ni, baca ni, jumpa orang ni, belum masanya. Wah, macam tu sekali ni nak bagi kita betul-betul dengan dia je, muqarrabin, nak dekat dengan dia betul-betul dia bagi. Itu para nabi, para rasul, orang-orang wali-wali Allah yang dia macam tu dia punya. Dia tak nak bagi keyakinan lain, dia nak betul-betul Allah je. Dia panggil ru'ya bil haq. Dia nak dengar daripada Allah, kata hilang. Lagi Allah diam tak hilang, dia duduk. Dia tajalli, Allah nak suruh duduk kat situ, tak apa, duduk dalam keadaan apa, kena ujian, duduk. Nanti Allah hilangkan tadi. Makin kuat dinding dia kena ujian tu tadi, dia akan cakap apa? Ya Allah, aku tak ada daya upaya, ya Allah. Tu. Hanya pertolongan kau yang boleh aku tegak berdiri untuk istiqamah dengan kau, ya Allah. Jangan kau biarkan aku kepada lupa pada engkau. Lupa pada engkau tu lebih besar ujian, ya Allah. Bukan senang. Kalau dah kena ujian nak cakap macam tu bukan senang. Tapi bukan saya nak menakut-nakutkan, tapi kita bila dah ada pelajaran ni, sungguh-sungguh insya-Allah. Bergoyang macam mana, nak jatuh macam mana, ya Allah, tak tahan aku, ya Allah, tak tahan aku, ya Allah. Tolonglah ya Allah. Engkau ya Allah. Merayu gitu. Kadang-kadang 5 minggu, kadang-kadang 10 minggu, kadang-kadang kita tengoklah 3 bulan dia goyang kan. Memang dia nak gugurkan mana-mana yang nak lekangkan benda-benda yang melekat pada diri kau, yang menyebabkan tersekat kau dengan Allah tu. Dia goyang pokok kau tu tadi. Betul-betul kau harap kat dia je. Di situ dia akan cuci kau. Bila kau dah dicuci oleh Allah, baru kau rasa lega tadi dengan Allah je. Jadi ujian-ujian tu kau kata nanti ujian ni tak berat sangat, ya Allah. Engkau lupa kau lagi berat. Tu maknanya lulus. Lulus nanti dia Allah Ta'ala susun yang lain pula lah. Itu semua Allah penceritaan dia. Semua kita ni buatlah, sanggup ke tak sanggup. Kita tak ada daya upaya, sanggup kita alhamdulillah, tak sanggup ya Allah engkau merayu lah. Saya sendiri pun merayu kalau kena tu. Merayu dengan dia, tak Allah, ya Allah, tak ada tempat lain lagi, ya Allah, ni dah sampai dinding tauhid ni, ya Allah, dia nak goyangkan aku punya dalaman, ya Allah. Dulu tak kena ujian dalaman aku. Tapi bila kena ni, ya Allah, mana pergi aku bawa benda ni. Nak lawan, nak lekangkan benda ni. Rupanya Allah dia bagi itu tadi, ujian ke, bala bencana ke, itu satu hadiah, dia kata. Ya Allah, kita dah tercungap dah, sujud terungkup dah ibarat kapal macam nak tenggelam dah kena ujian tu. Allah Ta'ala kata ini adalah perbuatan aku je. Engkau jangan nampak perbuatan aku nak buat begitu pada engkau ikut je lah. Allah, ya Allah, sikit dia bagi kekuatan untuk kita yakin kan. Kalau tidak, masa kena ujian tu kita tak nampak ni perbuatan Allah ni. Kita rasa makhluk ni macam-macam datang dalam tu. Inilah pengasut, inilah kita macam-macam. Asal ada apa yang terlintas kita layan.
Tapi kalau kita betul-betul dengan Allah, ya Allah, semua perbuatan kau ya Allah, engkau nak suruh macam ni, engkau nak suruh macam ni ya Allah, aku tak ada daya upaya ya Allah. Ya, tak mampu aku. Tu. Ya, kalau dah sampai tahapan tu ya Allah, Nabi-Nabi sampai angkat doa sampai ketiak nampak, berdoa sampai kalau dah ujian dah sujud tak bangun-bangun berapa minit, berapa minta maaf tu tadi kan, Nabi Adam tadi menyesal tu tadi kan, ujian yang dia tu tak sepatutnya dia lakukan, menyesal itu. Berpuluh tahun dia sujud. Jadi kita tengok, perhatikan dalam kehidupan kita, Allah tu nak menyatakan diri dia. Ingat dah, dia nak nyatakan diri dia. Setiap pada diri kita ni ada posisi masing-masing lah. Jadi tak ada lagi kita nampak ada istilah-istilah tinggi atau rendah. Yang pentingnya kita dah kenal diri, kenal Allah, perkenalkan diri Allah pada kita. Kita nak dengan Allah je. Jadi kita ni tak ada istilah tinggi rendah. Kalau tinggi kita rasa bangga, rendah kita rasa hina, kan? Maknanya tak sempurna lagi. Tapi kalau kita duduk dengan Allah, dia suruh jadi tinggi, dia suruh jadi rendah lah. Kita boleh duduk mana posisi pun. Tenang tak kita? Tapi sebelum nak sampai ke situ tu tadi, dia uji kau tadi. Lepas pada ujian tu alhamdulillah lah. Mana kalau tak lepas dia bagi lagi yang lain. Jangan risau lah, mana yang penting buat tajaliat dia tadi. Ya, kosong ah. Alhamdulillah. Jadi itulah yang nak diceritakan tadi, pengalaman-pengalaman, maqam-maqam, tabaqah-tabaqah yang Allah dah tentukan pada diri kita masing-masing. Kalau orang tu posisi dia, contohlah, dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Jadi watak tu Allah akan bagi watak yang seperti lebih teruk daripada binatang, dia kata. Jadi kita akan tengoklah watak dia tu, orang ni kalau tak kenal diri, tak kenal Allah, memang Allah bagi watak dia lebih teruk. Kal'an balhum kal'an am. Bahkan mereka lebih teruk daripada binatang ternak. Sebab apa? Allah dah bagi tahu, aku siapkan neraka jahanam bagi jin dan manusia, kebanyakannya daripada golongan jin dan manusia yang dibagi dalam diri ada hati tak memahami. La yafqahu nabi, bagi dia telinga tapi dia tak mendengar dengan betul-betul pendengaran dalam. Bagi dia penglihatan, dia tak melihat. Mereka ni macam binatang ternak makan, mereka ni lebih teruk lah. Allah Ta'ala kata, itu neraka jahanam tempat dia. Hidup dia tu dalam keadaan berada dalam neraka jahanam. Jin dan manusia kebanyakannya, dia kata. Aku siapkan, kata Allah. Walaqad zarana li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahun. Dia tak mau faham, kenal diri. Allah dah bagi kenal dalam diri dia, dia buat tak tahu je. Siaplah kau nanti. Di dunia kau tak perasan kita alhamdulillah kita dibagi faham oleh Allah. Jadi kategori yang saya cakap tadi, yang paling buruk tadi adalah dia menyangka dia kenal diri tapi dia tidak kenal diri. Inilah dia neraka jahanam, di mana dia ni lebih teruk daripada binatang tu. Dia tahu hidup dia tu untuk membahagiakan diri dia, nafsu dia. Dia tak kenal Tuhan dia, dia akan rasa aku punya lah, aku rabbukumul alal, aku Tuhan yang paling tinggi, dia kata. Jadi macam Fir'aun mengaku macam tu kan. Jadi kalau kita tadi, kalau kita tak faham tingkatan yang ni tadi, maka kemungkinan kita akan tapi alhamdulillah kita tahu, kalau orang golongan yang lebih teruk daripada binatang ni, mereka ni tak mau kenal lahum qulubun la yafqahuna. Ada hati tak mau mengenal dia, siapa yang gerakkan hati dia. Dalam hati ada nyawa. Siapa yang gerakkan nyawa tu? Roh. Dalam dia ada roh. Roh tu siapa yang gerakkan? Sifatullah, Nur Muhammad, Sirrullah. Dan tak lain, Sirrullah tu tak lain daripada zat. Jadi zat tu yang menurun kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad tu yang mentajalikan sekalian faham tak? Tu. Allah
Dia jadikan semua. Iaitu Nur Muhammad, Allah dia jadikan semua Nur Muhammad. Dalam tu ada sekalian Jadi Nur Muhammad yang menerangi semua sekian Dia yang menggerak-gerakkan semua. Siapa tu? Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad ni siapa yang gerakkan? Nur Allah, zat Allah ya. Jadi kita nak tenggelam mesti pada nur. Daripada nur tu nanti baru kita dapat zat yang bernama laisa kamitsyihi syai'un fil ardi. Tak boleh dia seumpamakan, tak boleh dia. Tapi itulah siapa yang dapat naik kenderaan Nur Muhammad, dia sampai ke situ. Itulah tempat yang paling bahagia sekali. Tempat yang paling tenang sekali. Irji'ilah, tenggelam kita, tak ada diri kita dah. Di situ baru nampak dapat makam ru'ya bil haq. Kita pula jadi macam Nur Muhammad, menyuluh semua. Pergi mana menyuluh? Pergi mana menyuluh? Pasal makam ru'ya bil haq ni daripada kalam Allah sendiri kata. Maknanya Allah dah menjanjikan, mana engkau dah tenggelam, mana engkau dah sampai tepat pada sasaran dia. Maknanya lebur langkau kena pada tempat dia, lebur tak ada. Waktu tu kau berada di tempat, semalam kata apa, lembah Muqaddasil tu tempat suci yang benar betul, yang mana engkau telekangkan tadi apa, kedua alas kaki engkau Musa. Maknanya membuang tubuh dan roh, tubuh dan jiwa engkau tak ada dah. Diri engkau dah tak ada mana. Pada pembuang itu tiba-tiba engkau dah nampak cahaya dah. Kat cahaya tu Nur Muhammad tu engkau lebur. Di situlah kenderaan yang bawa engkau lebur lagi hilang, yang tinggal esok. Barulah bila dijagakan kamu, baru kamu tahu bahawasanya aku beriman betul-betul kepada Allah, aku yakin betul-betul kepada Allah lepas fana Nabi bapa. Jadi kita apa? Kita nampak semua ni semua adalah perbuatan Allah. Itu tanda dia. Kita nampak semua perbuatan Allah, tak nampak benda-benda lain lagi dah. Dia bergerak ke, dia buat macam mana pun tetap kita nampak Allah dahulu. Dia nak bergerak, nak tunjuk sebenarnya. Kita nampak semua kudrat, kehendak Allah. Allah Ta'ala punya apa ni, skrip semua kita. Bila kita dah boleh duduk situ, nanti Allah ujilah sikit-sikit. Allah bagi hadiah. Kita ingat cukup. Apa dia bagi hadiah sikit baru kita sedar, ada lagi yang kurang. Itu semua dia punya susunan untuk menyatakan diri dia. Para nabi rasul yang tinggi pun dia Allah juga yang susun lepas gini, step ni gini, lepas step turun pada wali-wali Allah. Sama juga Allah juga yang sampai pada kita sama juga Allah yang susun. Sampai kepada orang yang neraka jahanam tadi, Allah juga yang susun. Tapi Allah yang susun pada dia tidak mengakui. Itu nama dia tadi kufar jahanam, zina, maknanya dia dah dekat hampiri zina. Sebab dah ada pengakuan dia. Itu serugi-rugi manusia, Allah Ta'ala kata. Wal asri innal insana fil, manusia tu kalah kerugian dia lah. Bila dia menyangka dia ada. Tadi. Tapi kalau kita dah duduk situ Allah, nanti kita buat apa benda pun semua tangan-tangan kekuasaan Allah yang kita nak. Kita tak nak lain dah. Kita nak dia aja yang susun. Rasulullah berdoa apa? Ya Allah, jangan kau biarkan aku mengurus diriku sendiri walau sekelip mata. Itu menunjukkan Rasulullah yang paling kenal Allah. Dia yang paling takut pada Allah. Sedetik sekelip mata pun dia tak mau rasa kelip mata tu, dia rasa dia yang membuka mata, kelopak mata tu. Dia tak mau rasa nafas dia naik turun dia tak mau rasa ada dia. Sampai dia halusi lagi. Sampai semua jantung dia tak nafas tu Allah yang gerakkan dia, nampak. Subhanallah. Lekang semua betul-betul. Tak ada satu sebesar sehalus sabuk zarah pun tak ada dalam diri dia. Dia buangkan lagi, dia usir lagi, buang lagi. Rupanya lagi buang lagi manis. Tak ada halus. Makin best. Sampai meletup, hilang dah. Baru kita bergerak, diam, semua kita rasakan dia semua. Tak ada rasa kita dah. Dia bagi anugerah tu tadi. Allah, ya Allah. Nikmatnya tadi dengan Rabb kita bila kita dah tenggelam betul-betul kepada dinding tauhid.
Nabi kata inilah yang manis, tiada pahit. Orang yang betul-betul mentauhidkan zat yang betul-betul tadi. Tak ada yang manis, tak ada yang pahit, manis saja hidup dia. Sebab dia dah menemui yang dikatakan tadi, Nabi Muhammad SAW diberi janji oleh Allah, ru'ya bil haq, janji-janji daripada Allah. Engkau akan memasuki tempat yang suci ini tadi dalam keadaan yang selamat dan aman. Allah menjanjikan ru'ya bil haq. Itu yang Nabi SAW dapat. Jadi kita semua memang selalu dijemput oleh Allah, selalu dijemput oleh Allah. Tapi kita bila tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita tak mendengar seruan daripada Allah, panggilan daripada Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa, hendaklah engkau tetap dengan aku dan ikut sistem aku. Illa tu walidaini ihsana, dan juga kepada berbuat baik kepada tapi kita ambil ayat di situ. Wa qada rabbuka, qada qadar, qada qadar. Qada ketetapan Allah nak itu adalah engkau selalu dengan Allah hingga tak ada dia. Itu qada dia. Qada. Qadar dia nanti baru datang. Qadar dia berapa nilai, berapa gib, tu qadar. Qada ketetapan kita rasa Allah je yang ada, tak ada kita. Tu qada. Tu kupasan bedah siasat ayat surah Al-Isra tu. Wa qada, engkau jangan fikir lain, kau fikir dia aja yang ada. Qada, tetapkan diri engkau, dia aja yang ada. Dia yang gerakkan kau, dia yang melihatkan, dia yang bagi rasa pahit, dia rasa bagi manis, dia semua dia. Kau duduk diam-diamlah, senang cerita lah. Ikut dia punya tak budu sistem dia. Tapi bila kau tak dengan Allah, itu tempat dia tadi kau hidup tadi dengan walaqad zarana li jahan, engkau berada dalam azab tapi engkau tak sedar. Maknanya engkau punya sifat perangai tingkatan Allah begitulah. Nafsu dia amarah. Nak rasa dia betul, dia nak apa yang dia ajak dapat aja. Tak dapat melenting, dapat bangga diri pula tu. Dia dah dapat. Aku kau pemalas tengok aku tengok usaha tu. Dia tak dapat, dia peras ni malas. Jadi kategori itu tadi makna kategori orang nafsu amarah. Nafsu lawamah dia ada sekejap baik, sekejap tak baik. Dia bercampur aduk lagi. Kita nak dapat biar mutmainah. Sentara jiwa kita sentiasa nak kenal. Nanti tinggi lagi. Rodia ke mardia ke kamalia ke nafsu. Tu bagi saya tak malas nak sebut. Cukup dapat duduk mutmainah, hanya tenang dengan Allah pun cukup. Pasal rodia mardia tu dah peringkat-peringkat yang orang ludah kau redha boleh. Tu tiba-tiba tak ada kena-mengena, kita tak ada buat salah, kita kena. Allah bagi ujian. Apa salah aku ya Allah? Aku buat semua dah apa arahan kau. Aku kena juga ni, apa cerita? Dia tak dia. Kalau macam tu tak boleh. Dia tetap Allah sangka baik, redha aje. Ya Allah, aku terima ya Allah. Terima kasih ya Allah hadiah daripada engkau. Lailatul Qadar ya Allah, terima kasih. Ujian dia kata Lailatul Qadar ya Allah, terima kasih lah. Nuzul Quran malam ni aku. Terima kasih ya Allah aku dapat. Dia dapat apa? Dapat ni. Bala ujianku. Itu adalah satu hadiah yang tak ada siapa-siapa boleh layak bagi hadiah ni. Kan? Hadiah yang paling hebat daripada Allah. Nak tak? Semua diam ya kan? Tu. Tapi kalau nak nikmat, semua nak nikmat. No. Nikmat dia boleh pecah lagi tu nikmat. Takutnya nikmat tu membawa kita kufur nikmat. Sebab nikmat tu belum biar jelas. Biar wa amma bi ni'mati rabb, biar nikmat tu dengan Rabb. Jangan nikmat tu dengan sesuatu selain Rabb. Macam mana? Bila kita minum air teh ke tarik,
kita rasakan sedapnya teh tarik tu, kita tukarkan. Engkau tu lagi usaha. Itu maknanya wa amma bi ni'mati rabbika fa. Kita mengingati nikmat yang Allah bagikan, tujuan dia tak lain kita halakan balik Allah engkau yang lebih enak daripada. Jadi engkau bentajalikan untuk merasakan tak lain, mengesakan Allah juga. Esakan air ni, semua mengesakan Allah. Tak ada hidup kita ni untuk wal asri tadi, saat, minit, jam, minggu, bulan, abad. Sepanjang dia bagi kita hidup ni, tujuan dia tak ada lain, mengesakan Allah. Jangan ada rasa tak boleh ada wujud dua. Ada Allah esa, kita pun ada juga, tak boleh. Ada sekutu-sekutu, tak boleh. Kul huwallahu Allahu semua yang ada meminta kepada Allah, berlumba-lumba minta pada Allahu Samad. Lam yalid wa lam tak diperanakkan dan diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ada hanya keesaan dia je, tak ada yang lain. Di situ dia yang kita nak mantapkan lagi diri. Hari-hari kita nak kena mantap. Tak ada yang kerja yang lebih mulia dalam hidup kita lagi. Itulah. Tak ada yang lebih tinggi lagi. Maknanya itu yang paling yang nabi-nabi bawa adalah mengajak ilahun wa, mengajak mengesakan Allah. Tak ada untuk makhluk, tak ada untuk diri nabi, tak ada betul-betul. Itulah kesucian nama dia. Itu nama kemurnian yang asliah daripada Allah. Kita dapat buat. Tak apa, biar sikit, tapi kita dapat. Walaupun kecil dalam lingkungan kampung Melayu Ampang ni, tak apa, sekurang-kurang kita jadi penyuluh pada mereka semua. Tak apalah. Itu jangan kita risau. Itu semua dia dah bagi kita kemampuan tu. Alhamdulillah. Banyak lagi orang-orang yang tak dapat benda ni. Kita bersyukur kepada Allah. Kerana ujian, kena apa semua, ya Allah, engkau ya Allah. Dapat nikmat pun takut, ya Allah, engkau lagi sedap ya Allah kalau ni. Takut juga. Dapat nikmat pun takut juga. Sebab apa? Takut kita bila minum tu kita tak pulangkan, engkau lagi sedap ya Allah. Maknanya kalau kita tak buat gitu, maka nikmat tu bertukar jadi azab lah. Ni nikmat, tapi bila kau minum tu, kau berhenti kat rasa tu. Sedap betul rasa. Padahal kau kena sebut alhamdulillah ya Allah, engkau lagi. Itu baru benda tu jadi wa amma bi ni'mati rabbika. Engkau satukan kepada yang sedap tu hanya esakan dia. Jadikan dia satu ketetapan dalam hidup kau, bahawa engkau ni tak pernah ada. Kalau kau rasa ada, engkau dah dalam angan-angan. Akan datang benda-benda yang lain nanti sekian alam ni akan menyambar pada engkau. Dan bila dia menyambar pada engkau tak akan ada bersama denganku. Sebab engkau yang menutupi diri engkau, aku tak pernah nutup. Allah Ta'ala kata. Jadi engkau dah kena macam tu, engkau kena, kalau dah sedar, menjerit dah. Tak ada ayat boleh tolong kau. Tak ada zikir, tak ada apa mentera, kena tak dapat tolong. Itu betul-betul daripada aku, di sisi aku bagi bala bencana ujian tu. Itu adalah hadiah. Tapi kita dapat ujian-ujian yang lain, itu peringkat orang awam, peringkat orang hawas, peringkat orang hawasul hawas lain. Kerana dia bagi tahu surah sujud sejadah pagi tu. Apa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastaun, tidak sama sekali antara orang mukmin yang kenal diri, orang mukmin. Apa man kana mu'minan, apakah sama orang mukmin? Man kana mu'min kaman kana fasiqa, dan orang yang fasik, yang tak kenal diri, tak kenal Allah tadi, sama? La, ya Allah sendiri soal, dia sendiri jawab. Sebab memang kehidupan ni gitu. Kita menyangka kita, sebenarnya dia juga yang soal, dia juga jawab, dia semua dia sekali. Dalam tu filem semua dia semua. Senang cerita lah. Kalau cerita P.Ramlee tu, dialah director, dialah pengarah, dialah pelakon, dialah yang bukan make up, dialah semuanya semua dia, Allah semua. Wa huwa bi kulli syai'in qadir. Dia berkuasa atas segala, sebab dia yang segala-galanya dia yang jadikan. Bila kita duduk konsep ni, baru kita tahu ala tuju sebenar hidup kita. Kalau kita tak faham, nanti ganjaran berapa nak bagi ya Allah. Ini besok malam ni nuzul Quran, apa kau nak bagi ya Allah. Nuzul Quran ke tak nuzul Quran ke, penting kita sentiasa dapat lebih daripada itu.
Kalau nuzul Quran ni apa sebenarnya cerita dia? Cerita yang kita nak ambil daripada nuzul Quran. Nuzul ni turun kan? Nazal, nuzul, anzal tu semua turun kan? Turunnya Quran. Macam mana cara dia turun tu? Selepuk je ni. Satu buku. Tu tadi. Jangan orang nuzul Quran, kita pun nuzul Quran. Kita pun tak faham benda tu turun Quran. Turun macam mana? Dia turun kat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jangan. Yang pada Nabi Muhammad SAW tu maknanya tu itu kitab. Kan? Tu. Yang pada kita ni, pada kita ni tadi. Pada Nabi tu jangan kajilah, itu dah memang bahagian yang tinggi. Yang kita nanti dia jadi kitab nanti 30 juzuk, kita pun tak faham maksud dia. Kita tahu tafsir aje. Tapi kita tak tahu nak ulahkan. Jadi lebih baik kita ngalakan kepada nuzul Quran kita ni. Tu. Dalam Quran ada suruh minum tak? Ada. To'am mimis, beri makan kepada orang. Makan ada, minum ada. Ni minum tak? Ada tak dalam Quran? Tadi nak minum apa tadi? Siapa yang bagi tadi? Turun apa? Bukan Quran. Turun tak? Nuzul Quran kan? Dan segala apa pun yang kita lakukan, semuanya turun tak? Si Haji ni habislah dia. Dia kata dia pun dapat Quran juga. Saya cakap, kalau kau tak faham konsep ni, kau ingat Quran tu yang Nabi Muhammad SAW, itu kehidupan dia yang Allah Ta'ala suruh menjadikan apa ni, untuk dia menerangi sekalian alam. Itu Nabi Muhammad SAW. Itu saya tak cakap salah, itu besar sangat. Gift dia tu besar, tahu tak? Membesar lagi. Kita handphone kita ni 24 gig je. Gunakanlah 24 gig tu. Bukan saya cakap yang Nabi Muhammad tu kita tak payah pakai. Bukan. Kita yang ada ni pun kita tak faham. Huruf Bismillahirrahmanirrahim pun kita belum selesai makabkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun kita tak jaga ni. Dua biji mata ni saja. Telinga ni suka mendengar tadi. Napas suruh naik Allahu tu. Tak mainkan. Mulut ni cakap memang lapas-lapas je. Tu. Mengaku pula dia punya kalam. Tu. Makan halalan thayyibah pun tak selesai lagi, tak betul cara lagi. Kita punya alat, maknanya kehendak kita buat apa kehendak nak balasan, sebut lillahi ta'ala, tapi nak balasan tu tak faham lagi. Macam mana bila Bismillahirrahmanirrahim itu pun kita tak dapat amalkan dalam kehidupan kita? Apanya yang kita nak kata nuzul Quran turun tu tadi kita nak yakin? Jagalah benda ni suci dulu, bersih. Dah berapa lama kau ada praktiskan? Bila aku tidak mandang sesuatu melainkan kau dulu ya Allah. Itu nak jaga bismillah. Baru tak? Baru. Belum habis komplit lagi. Baru kau tahu tinggi tak tinggi derajat ayat-ayat Allah. Pasal kau tak kenal diri, tak kenal Allah, kau tak faham lah. Bila kau dah kenal diri, kenal Allah, baru kau tahu. Huruf alif titik tu pun tadi, apa makna titik tadi? Titik ada di dalam, titik ada di luar, titik yang gaib. Titik 2 di bawah, titik 2 di atas, titik 3 di atas, titik macam-macam titik-titik. Apa makna titik tu? Titik tu mana titik? Titik itulah makna yang Allah Ta'ala nak turunkan. Kalau dia tak sampai kat kita, dia tak bertitik, dia gaib lagi. Perap bila masuk bertanda tak titik tu? Baru jadi alif kan? Nak ba lah. Tak lah. Titik tu penting. Itulah memang. Dia datang titik jadi manikam. Kita berasa tadi. Kopi TO halia kosong. Kita pun sebut. Asalnya titik gaib tu berasal daripada Nur Muhammad, Nur zat tak lain daripada zat dia. Turun pap, dia yang menentukan kita nak minum apa ni sekarang. Dia nak menentukan. Dia semua segala-galanya. Maka tu dia kata, saya cakap tadi,
macam mana pun kita kena tetap dengan Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'bud. Kita tetap dengan Allah dan kita ikut aja apa yang dia sistemkan pada kita. Apa dia turunkan pada. Kopi O, TO, itulah. Itulah yang dinamakan anzala, nuzul, turun Al-Quran. Jadi lari tajuk ada tak dalam Quran berkenaan minum tadi saya kata? Berkenaan makan ada tak? Semua ada dalam Quran. Semua ada dalam Quran. Jadi lari pada tajuk pada Quran kalau tu. Ada lari tajuk tak? Apa yang lari tajuk dia? Yang kau tak yakin lagi nuzul Quran kau tu. Nuzul Quran tu memang untuk Nabi, Nabi lah. Saya tak cakap salah. Tu. Salam tu. Itu tak salah. Tu memang betul lah ibu dia. Tapi yang kat kita ni macam mana kita nak makamkan dia? Kalau lah kita tak faham, kesian dah kita. Itu dah baca Quran banyak-banyak. Bukan saya cakap tak bagus, saya pun suka baca Quran. Seronok kalau baca Quran ni memang best. Tak faham ke best baca. Allah bagi. Tapi Allah nak jangan kau baca aja, kau kena makamkan pula. Kalau dalam ayat tu kata kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa tu Bismillahirrahmanirrahim? Pengasih penyayang. Itu tak komplit lagi. Mesti ada kat tubuh aku ni huruf-huruf ni. Ada 19 huruf ni. Apa makna 19 huruf Bismillah ni? Bismillahirrahmanirrahim tu 19 huruf. Apa cerita 19 huruf? Berdasar lah baru kita nampak Quran tu ada mukjizat. Kalau tidak kita sekadar baca je lah. Habis baca tu hilanglah nikmat tu. Tapi kalau kita bukan membaca, kita sambil membaca kita mengkaji, mengaji. Kaji itu mengaji. Mengaji tu bahasa orang apa tu? Orang Minang dia kata mengaji dia kata. Dia orang Minang tu. Mengaji tu. Mana otak dia melayang tu. Kalau orang Minang kata mengaji. Ya. Kalau orang Jawa panggil apa? Kaji ya. Kaji. Disuruh kaji. Mengaji tu maknanya bahasa Minang tu mengaji tu maknanya baca. Kalau bahasa Arab apa? Iqra'. Iqra' tu apa? Tak tepat juga. Iqra' tu makna kalau tafsiran makhluk bacalah. Tapi kalau tafsiran Madinah, tafsiran Rasulullah bukan bacalah. Ma'ana biqari' nanti Nabi kata. Macam mana aku nak baca? Betul? Malaikat Jibril suruh baca. Iqra' ma'ana biqari'. Macam mana aku nak baca? Iqra' macam ikut Iqra'. Iqra' bukan bacalah. Itu tafsiran makhluk. Iqra' tu maknanya kita mengikuti apa yang disuruh. TO makan apa? Nak ke mana? Kan? Ke kita sendiri nak datang sini? Saya ni terus-terus nak datang ni. Pasti ada yang menyuruh saya. Siapa yang menyuruh saya? Itu saya cakap tadi. Siapa yang bila dia suruh, ada tak perkataan Iqra'? Ada tak Iqra'? Tapi kalau kita tak faham, kita kata kita datang sini. Itu beratlah tu. Tak kenal dia. Tak mana pun berapa orang semua dia yang menentukan. Halusi lagi supaya kita betul-betul faham. Tak ada dah kita. Halusi sampai dia habuk-habuk pun kita hilangkan. Tak ada. Satu habuk pun tak ada apa. Kan? Hilang. Bahagia manisnya hidup dengan Allah Ta'ala. Dia aja yang kita dah terbiasa, dia aja urus diri kita. Masuklah kita dalam kubur, kita nak dia juga uruskan. Nak datang ke malaikat soal. Kerja bodoh malaikat nak soal orang macam ni. Dia kat dunia lagi dia dengan Allah, aku pun tak berani nak. Aku hanya jadi penolong pengawal dia sebab dia dah dengan Allah Ta'ala. Dia punya yakin dia kepada Allah Ta'ala tinggi. Malaikat pun tak dapat yakin macam tu sekali. Malaikat dia hanya disuruh je. Ini dia bagi lagi keyakinan sampai malaikat pun jadi kebingungan lihat manusia ni kalau dibagi keyakinan oleh Allah. Keyakinan apa? Tak ada diri dia.
Malaikat dia tak boleh, dia suruh buat dia macam tu je. Dia tak ada pakai akal apa semua. Dia dah memang dia suruh gitu. Pegang aras. Tulis kau punya baik buruk. Itu je. Soal kubur dia je. Mana boleh bagi posisi lain. Tapi manusia ni Allah boleh bagi makam ni. Sebab tu dah Allah Ta'ala kata al-insanu sir. Sesungguh manusia ni rahsia aku. Tak ada yang lain melainkan Tapi bagi yang kenal insan. Tapi kalau kita tak kenal diri kita tadi, kita tak dapat binasa diri kita, apa nak dicakap dah. Pengakuan kita adalah kita yang Allah pun ada, kita pun ada. Bagaimana nak olahkan kehidupan kita supaya itulah yang Nabi nak, tak ada lain. Dia nak bagi kita ni betul-betul berita gembira. Dia suruhlah kita begini, kenal Allah. Tak ada jalan lain. Mesti la ilaha il. 124,000 Nabi bawa mengenal diri la ilaha il. Kita sebut la ilaha Allah, itu la ilaha Allah. Kena kenal Allah. Kenal diri, kenal Allah. Baru kita faham. Berdasarkan kat makna la ilaha illallah. Tak ada engkau. Itu je. Asas dia engkau ni adalah tak ada. Kau jangan menyangka engkau ada. Engkau tak pernah ada. Kalau engkau sangka engkau ada lagi, mana engkau belum cukup lah kau lagi. Bila kau betul kau kata engkau tak ada, barulah dia yang ada, baru hidup kau tenang, hidup kau irji'i ila rabbiki. Kau dengan Allah you. Ya Allah best. Ada ni. Nanti dia bagilah ujian pula untuk hadiah, nak meningkatkan lagi. Kita tengok cukup dah. Rupanya ujian tu datang baru detect, ada lagi kelemahan aku. Ada lagi makhluk yang aku sayang. Allah pun aku sayang, makhluk pun aku sayang. Dah makin aku dah lebih daripada makhluk ni. Minat kereta antik dah makin dah sampai dah kita dengan Allah Ta'ala, hubungan tu dah jadi Allah Ta'ala kata sebelum aku hancurkan, sebelum kau hancur dengan benda tu, kereta antik tu, baik aku hancurkan kereta antik dulu, Allah Ta'ala kata. Kalau yang faham lah, dia pun hancurkan kereta antik tu. Jadi kau pun, ya Allah, baru sedar, ya Allah, bila kau hancurkan tu baru aku tahu aku ada. Tengok kan, Allah nak. Kalau kita tak duduk makam ni, kita tak boleh nak baca. Allah ambil je, kita protes. Okay? Selipar hilang kat masjid baru beli, protes. Itu tadi. Ini kita pergi masjid. Masjid bukan bumi sini lah. SOP kena bawa sejadah. Ini bukan sejadah lah kita. Ini bukan sejadah. Ini Nabi lebih kerap pakai rida ni, sal. Ini boleh jadi sejadah, ini boleh jadi serban, ini boleh jadi selimut, ini boleh jadi macam-macam. Jadi kalau ini kau tak faham, kau kata ini bukan sejadah, maknanya ni mengaji lah betul-betul. Jangan nyalahkan. Jadi kita kata ni sejadah lah ni. Yalah, kita nak sejadah yang la Allah. Nampak sangat tak faham ni. Ini sejadah. Tak, tapi kita nak sejadah yang dia tak faham. Ni Nabi lebih pakai benda. Saya ni pakai sebelum ada PKP lagi. Saya dah buat ni sejadah. Yes. Tu. Kau belum pakai lagi sejadah pasal ada COVID ni kan. Kau baru pakai baru setahun lebih. Aku belum ada ni lagi, aku pakai ni sejadah. Kau tak nampak ke? Kau kata ni bukan sejadah pula. Ini sejadah juga, tapi kita nak degil ni kau ni. Kita. Dia tak mau mengaku dia nak yang sejadah yang itu sejadah. Ni bukan. Nak bagi faham susah orang macam ni. Dia punya mentaliti dia tak nak terbuka tu. Sebelum ada sejadah tu, saya nak cakap, tahun bila masuk sejadah tu? 19? 20? 9 sejadah tu yang kita kata ada gambar-gambar tu ada. Kan? Sebelum ni. Aduh, saya cakap. Bagaimana setiap kita buat alat semayang tu boleh pakai sejadah? Itu saya tak tahu. Itu bukan. Kalau ni ridah yang Rasulullah selalu pakai, yang ni, ini dia punya function dia
boleh sejadah, boleh selimut. Kalau yang tu saya tak tahu dia tu. Kadang-kadang kita kain kecil kan. Tak pakai kita tak boleh sejadah ni, kita pakai. Boleh. Itu masing-masing lah. Tapi yang ni dah memang Rasulullah pakai gini. Ada confirm. Dia banyak dia punya kegunaan dia. Tu orang dulu kita ingat tak? Dia mesti bawa walau sapu tangan dia letak sini. Pergi solat tu. Tetap tempat sujud dia. Hormat tempat sujud dia, maknanya orang bijak-bijak kan, tetap dia tahu walau selai sapu tangan. Kalau orang yang ada ilmu tu. Sebab kita sujud ni biar ada hamparan dia panggil. Hamparan. Hamparan ni maknanya Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, Allah menyuruh membentangkan hamparan untuk kekasihku. Hamparan dia. Hamparan ni bukan bermakna macam tilam ke orang nak nikah tu kan, tilam tempat. Tak semestinya, tapi hamparan tu cukup indah lah untuk Rasulullah duduk. Hamparan dia. Tu pasal Rasulullah SAW dia ada khas dia punya ridak ni dia buat hamparan juga. Dia buat sejadah, buat dimuliakan dia pasal. Imamah Rasulullah pakai serban kurang, ini lebih mana-mana Rasulullah. Kepiah kan, lepas tu serban kan, jarang Rasulullah pakai kepiah, ni selalu kak. Ni memang ni macam-macam kegunaan. Itu tadi. Tu. Jadi kita ni kadang-kadang tak berapa tahu sejarah, kita mandai-mandai tau. Kita mandai. Kalau kata orang anzal Quran, nuzul Quran, kita nuzul Quran. Lailatul Qadar. Tanya dia Lailatul Qadar apa? Entah. Malam 21, 23, 25, 27, 29 Lailatul Qadar. Itu yang dia punya daripada dulu. Kita rebut malam masing-masing. Kita tak faham kan, tercari-cari tu. Telefon kawan, malam ni aku rasa lain macam. Kau ada rasa tak? Kat sini lagi macam beku terus. Rupanya pasang aircon kuat dari hujan. Terlupa punya dia. Punya nak cari kat luar punya apa? Lailatul Qadar. Dia tak tahu Lailatul Qadar ku bila Lailal matikan diri baru datang qadar kan? Tu. Dia kesian saya tengok. Tu tadi. Duk takut macam tu ya tak habis-habis. Bukan kita nak hina, ni bumi lain. Tapi ubahlah. Carilah, kajilah betul-betul, jangan kita ngikut-ngikut. Disuruh menuntut betul-betul biar sampai dapat dia punya. Orang kata kalau kelapa tu dia kupas, dia pacok, potong, diparut, diperah, keluar santan, dimasak jadi minyak sampai semuanya kita dapat. Semuanya kita dah dapat. Baru menuntut nama dia. Baru kita boleh ceritakan, buah kelapa ni dikupas dulu. Lepas tu dipacok, dipotong. Lepas tu dikukuh. Lepas tu diperah. Semua dia tahu. Ini sampai buah kelapa dilonggok aja. Mana buah kelapa tu lah, buah kelapa. Apa fungsi dia? Entahlah, buah kelapa jelah. Lailatul Qadar jelah, sudahlah. Kau tak ambil parti daripada apa Lailatul Qadar. Apa dia? Nuzul Quran. Tadi saya dah cerita nuzul Quran tu maknanya turun. Turun tu macam mana? Selepuk ke? Selepuk Quran tu berbuk kat kepala Nabi. Tu saya cakap tadi, bila dia matikan diri, dia hilangkan diri dia kat gua tu tadi, turunlah ayat pertama Iqra tadi. Tapi yang datang Jibril yang datang bawa. Dia tak nak ikut Nabi sebab Nabi dah solok dia dengan Allah dia. Dia tak mau bisikkan lain. Dia nak mau daripada Allah je. Sebab benda tu dah masuk dulu. Jadi bila malaikat datang, dia tak nak jawab lah. Nabi Qori. Macam mana aku nak baca? Iqra Muhammad. Nabi Qori. Macam mana aku nak baca? Sebab bukan dia tak boleh ikut. Dia tunggu, dia dah biasa dengan Allah. Anzala, turun Quran tu daripada Allah. Dia tak nak. Bila Allah kata Muhammad Iqra bismi rabbikal ladzi, itu daripada aku, baru Muhammad ikut. Betul?
Tapi kalau kita tak solok, kita tak kenal Allah. Itulah saya cakap tadi. Saya cakap tadi dia ulang balik. Haji lambat datang tadi kan? Saya ulang balik. Ini air dalam Quran ada tak syarab, to'am, makan? Ada tak dalam Quran? Ada? Ada. Sekarang kita nak makan, nak minum, siapa yang bagi turunkan? Nak rasa makan apa ni? Nasi goreng ke apa benda? Tak. Siapa yang turunkan tu Quran tu? Quran tu. Pasal dalam Quran ada makan, ada minum. Jadi turun untuk makan tu bukan daripada Allah. Bukan daripada kitab. Itu bukan Quran ke tu? Tu bukan Quran ke? Quran ke? Tu Quran lah. Janganlah was-was lagi. Ke daripada siapa tu? Nak suruh minum teh-o, nak suruh makan apa? Cuma yang ibu tu Rasulullah. Sebelum tu tadi dia turun kat